Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Mari belajar bersama Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran Sirah tahun 4 Kafah dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Sekali lagi, tajuknya ialah Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah. Mari kita ketahui apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kamu boleh menyatakan sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, kamu boleh menyenaraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, kamu boleh menerangkan kesan-kesan Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah. Sekarang mari kita lihat apakah kronologi berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi memasuki Baitul Haram dengan sahabat dalam keadaan selamat dan bercukur kepala. Kaum Muhajirin dan Ansar berasa amat rindu dan ingin menziarahi Kaabah setelah 6 tahun dilarang memasuki Makkah. Maka, pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersama-sama 1,500 muslimin pergi menuju ke Makkah. Mereka tidak membawa senjata atau peralatan perang bersama-sama mereka. Sekarang, mari kita lihat pula apakah itu Bai'atul Ridwan. Semasa di Hudaibiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rombongan telah didatangi beberapa orang dari Bani Khuza'ah dan mereka bertanyakan tentang tujuan kedatangan kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kedatangan mereka adalah untuk menziarahi Baitullah serta mengerjakan umrah. Maka, kaum musyrikin Makkah menghantar Amru bin Mas'ud sebagai wakil untuk berunding. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula menghantar Uthman bin Affan sebagai wakil umat Islam. Uthman bin Affan ditahan selama 3 hari. Selepas itu, tersebarlah berita mengenai kematian Uthman bin Affan. Lantas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan umat Islam dan mengajak mereka menuntut bela di atas kematian Uthman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam untuk berjihad kerana Allah. Baginda bersabda, kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berbai'ah di bawah sebatang pokok dan berjanji tidak akan berundur hingga ketitisan darah terakhir. Bai'ah ini dinamakan Bai'atul Ridwan yang membawa maksud perjanjian sumpah setia. Perjanjian sumpah setia. Apabila musyrikin Makkah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan, mereka berasa bimbang lalu membuat keputusan untuk membebaskan Uthman bin Affan. Suhail bin Amru telah mewakili kaum musyrikin Quraisy untuk berunding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, rundingan tersebut termeterai dan dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Ramai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuas hati dengan isi Perjanjian Hudaibiyah, terutamanya Umar Al-Khattab.
Mereka berasa perjanjian tersebut berat sebelah dan menguntungkan kaum Quraisy. Sebenarnya, kaum musliminlah yang lebih beruntung. Perkara ini dinyatakan dalam surah Al-Fath ayat 27 yang diturunkan ketika mereka dalam perjalanan pulang dari Makkah. Sekarang, mari kita lihat apakah isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua-dua pihak tidak boleh menceroboh, mengkhianati, mencuri dan mungkir janji. Yang kedua, tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Tidak melebihi 3 hari. Boleh membawa pedang bersarung sahaja. Yang ketiga, kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan pihak lain yang disukai. Mana-mana kabilah boleh membuat perjanjian dengan musyrikin atau muslimin. Dan yang keempat, orang Quraisy yang lari ke Madinah tanpa kebenaran wali perlu dipulangkan ke Makkah. Manakala orang Islam yang lari ke Makkah tidak akan dipulangkan ke Madinah. Sekarang, mari kita lihat kesan-kesan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, merupakan pengiktirafan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dan kerajaan Islam. Yang kedua, persetujuan gencatan senjata selama 10 tahun digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya, termasuk Maharaja Habsyah, Parsi, Gubernur Mesir dan sebagainya. Yang ketiga, lebih ramai tentera Quraisy masuk Islam, termasuklah Panglima Tentera Quraisy iaitu Khalid bin Al-Walid. Kaum muslimin dapat bergaul bebas dengan orang bukan Islam, seterusnya menyebarkan agama Islam kepada mereka. Yang kelima, memberi peluang keemasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur masyarakat Islam bernegara dengan lebih maju dan teratur. Yang keenam, menghalang orang Quraisy daripada melakukan pergaduhan sesuka hati kerana terikat dengan perjanjian. Yang ketujuh, kaum muslimin berpeluang mengerjakan umrah dengan aman dan damai. Rumusannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin yang bijaksana. Baginda sentiasa bertindak wajar dan sedia menerima pendapat orang lain dengan berlapang dada. Dengan kepribadian baginda yang tinggi dan hebat, Islam dapat disebar luaskan ke seluruh pelosok dunia. Kita sebagai umat baginda haruslah bersyukur dan berusaha menyambung dakwah baginda. Semoga kita semua beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.